Keseluruhannya daripada 146 ni campur 2 guru ganti, kita ada 148. Dengan nisbah 40 orang saja guru lelaki, 108 guru perempuan. Kenal semua ke? InsyaAllah. InsyaAllah. Ni masuk tahun kedua ni baru nak kenal tuan. Tapi alhamdulillah boleh, tak ada masalah. Kemudian untuk makluman tuan juga, 35 orang guru berada di tingkatan 6, 12 orang di pendidikan khas dan 106 guru berada di aliran perdana. Baik, seterusnya pelajar tuan. Kita ada pelajar hari ini seramai 1379 orang. Yang mutakhir saya rasa 1380 orang, ada tambahan seorang. Dan pelajar ni latar belakang ibu bapa mereka petani, kerja buruh am, dan juga ada sebagian bilangannya adalah peniaga dan sebilangan kecil juga adalah ketangan awam. Kemudian staf kan, kita ada 25 orang staf selari dengan ABM kita. Alhamdulillah cukup untuk sekolah ini, cukup dari kumpulan staf kita, AKP kita. Baik, seterusnya berkaitan dengan perkara kedua, slide kedua ini, perkara terbaik yang ditawarkan oleh sekolah saya. Saya memilih antara perkara terbaik yang ditawarkan itu ialah satu, kalau tuan tengok tu yang di sini ni tingkatan 6 MOOC 2. Tingkatan 6 MOOC 2 ni tuan, alirannya adalah sains sosial. Kita ada 7 kelas di tingkatan atas dan 7 kelas di tingkatan bawah. Jadi ada lebih kurang 244 student dengan 130 di 6 bawah dan juga 114 di 6 atas. Dalam masa 2 tahun ni kita telah melihat pencapaian yang baik untuk STPM. Pada tahun 2018 contohnya, kita dapat GPS 3.14, antara keputusan GPS terbaik di peringkat kebangsaan. Dengan 6 pelajar kita dapat 4.0, dengan 70 daripada mereka ini mendapat 3.0 ke atas. Dan seramai 91 daripada keseluruhan pelajar 104 tu dapat tawaran melanjutkan pelajaran ke universiti. Universiti awam. Yang lebih itu terlibat dengan politek dan sebagainya. 100% dapat tempat di Institut Pengajian pada tahun 2018. Dan kemasukan ini, keputusan yang baik ini pada tahun ini, ini satu kata tawaran terbaik yang sekolah ada. Bilangan pelajar yang masuk untuk rayuan, satu. Bilangan pelajar daripada sekolah lain yang nak masuk pindah ke sini pun ramai. Dan alasan dia satu aja, pencapaian yang baik. Jadi saya rasa ini tawaran yang cukup baik dah yang sekolah ada. Dan saya dah telefon Cikgu Nizam Yatin, please stop. Tak boleh. Kita ada 7 kelas saja, kita tak boleh tampung. Sebab kita kena faham subjek yang ditawarkan tu, kita ada geografi, kita ada KMK, dia ada pembahagian dalam kelas. Jadi kalau kita terima banyak tak boleh. Sedangkan sepatutnya pembahagian feeder school dia kan. Dipindah dari sini kita tak mahu. Saya minta Ustaz Cikgu Nizam terus stop. Kemudian seterusnya tuan, kaitan dengan PPKI. PPKI ini kita ada 12 guru, dalam kanannya Cikgu Roslan, dan 48 orang pelajar. Dan mereka ini kebanyakannya dah bermasalah pembelajaran. Ada juga yang down, yang kurang sikit lah. Okey. Pelajar ini elektifnya ialah perabot dan juga masakan lah. Perkara yang terbaik yang kami tawarkan juga ialah olahraga. Olahraga sekolah ni antara yang terbaik lah, sikit lah bawah CSN. CSN tu sekolah sukan. Kami ini olahraga ni salah satu dari PLD kami, Pusat Latihan Daerah. Kami ada 4 aktiviti, iaitu olahraga, bola sepak, memanah dan takraw. PLD, Pusat Latihan Daerah. Bola sepak pun PLD juga? Ya, kan. Maksudnya 4 ni 4 PLD di sini. Ada space untuk semua benda? InsyaAllah ada tuan, dalam segala kekurangan kita cuba. Jadi untuk makluman tuan juga, bagi olahraga ni memang kita beri tumpuan, dan untuk makluman tuan tahun 2020 sebelum Covid ni kita juara keseluruhan peringkat negeri. Baik, seterusnya tuan, kita ada dari segi kelas perabot. Kelas perabot ni tuan. Kelas perabot ni ialah mata pelajaran PUMA. PUMA pelajarnya adalah pelajar-pelajar yang lemah, yang kurang dari segi akademik dalam peringkat PT3. Tetapi kita telah menjana satu semangat baru kepada mereka. Walaupun kita kata dari segi akademik lemah, tetapi dari segi hands on, maksudnya dari tangan ini, kita akan hasilkan tangan-tangan emas. Contoh terbukti pada tahun 2000, pelajar kohort tahun 2016-2017, pelajar kita nama Putra, dia telah bertanding dalam Malaysian Skill, daripada yang dianjurkan oleh MARA, daripada 91 pertanding itu dia dapat nombor 9.
Dan kerana dia dapat nombor 9 itu, pihak MARA IKM Al-Stock telah ambil dia sebagai entrepreneur usahawan untuk di bawah program Kabinet MARA. Ya. Jadi dia telah dilatih sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang pembuat perabot, sebagai manager, sebagai kewangan, dan dia ditargetkan untuk dapat sekurang-kurangnya di masa latihan itu jualan sales sebanyak 40,000 dan dia capai lebih daripada 40,000 jualan dia semasa di situ. Dan bagi kohort yang membanggakan juga, bagi kohort 2018-2019, kita ada seorang anak anda kita nama Aiman Azabi Abdul Kadir. Semasa belajar di tingkatan 5 lagi, dia telah buat pengusahaan perabot ni di rumah. Dan dia telah buat syarikat dia sendiri. Ini satu yang cukup baiklah, dipanggil urusan Max Furniture Kreatif. Dan dia ni sale-nya pada akhir 2019, masih di tingkatan 5, dah RM70,000 hasil daripada komitmen hands-on tangan emas ini. Dan bila kita latih akademi tak boleh, tapi dia boleh kembangkan bakat dia. Dan dia telah keluar dalam Perlis punya, iaitu Perlis Daily Agency News pada 15 hari bulan Mei hari itu dan 17 hari bulan Mei hari itu. Keluar tentang pelajar ini, sekolah menengah Alwi, pelajar yang tidak berkemampuan dari segi pembelajaran formal tetapi mempunyai tangan emas dan berjaya menjadi usahawan muda di peringkat negeri Perlis. Dia ada satu moto yang saya rasa cukup baik sekali, from zero to hero. Ini yang dia gunakan, dan dia pula ambil kawan-kawan lepasan dia tu sama dengan dia tu untuk kerja dengan dia di bengkel dia. Dia boleh gaji orang pula. Yang ini satu yang saya rasa hasrat kita untuk melahirkan usahawan ke arah IM 4.0. InsyaAllah tuan, kita akan cuba walaupun dari kumpulan pelajar yang kurang. Kemudian satu lagi, kita ada kemudahan-kemudahan sukan untuk makluman tuan. Kemudahan sukan kita ni, kita ada gelanggang berbumbung yang terbuka, di mana gelanggang ini menjadi tempat tempat tetap lah untuk kejohanan bola jaring peringkat MFSPS, di samping juga aktiviti takraw dan juga sukan tempur. Dan kemudahan kita ini selain dewan dan juga gelanggang tenis selalu menjadi tempat untuk masyarakat sekitar lah untuk mohon penggunaannya daripada kita, dan kita sebenarnya tidak ada masalah untuk membenarkan itu. Itu antara kemudahan-kemudahan kita yang ada lah kan. Terusnya, apa yang saya melakukan secara berbeza untuk sekolah saya? Baik, yang ini saya tak payah nak jawab, tapi usaha juga. Apa yang berbezanya tuan? Pertama sekali, saya menerapkan konsep penyayang kepada semua warga sekolah. Tak menang hati mereka, insya-Allah kita mudah buat kerja. Itu konsep saya. Dalam hal ini, saya menanamkan kepada guru-guru saya, semuanya mesti prihatin kepada anak-anak di sekolah ini. Mereka ini bukan orang lain, agama Islam, bangsa kita sendiri. Jadi kita kena jaga perkara ini, dan saya terapkan kepada mereka untuk menjadi ibu bapa di sekolah. Konsep local parents itu kita minta ibu bapa ini guru kita prihatin. Kerana dengan keprihatinan mereka, insya-Allah kita dapat membantu tunas-tunas anak-anak didik ini. Kita tak tahu masa depan ni Pak, boleh menjadi lebih baik. Maksudnya kita ada roadmap dia untuk mereka ni, ke arah mana mereka nak tuju. Dan inilah yang kita nak wujudkan di kalangan guru. Dan untuk makluman tuan, ke arah memperkasakan konsep penyayang ni, saya memperkasakan juga Badan Kebajikan Pelajar dan Badan Kebajikan Guru. Baik, seterusnya tuan, berkaitan dengan yang keduanya ialah berkaitan dengan core curriculum. Core curriculum ini, untuk makluman tuan, dari segi core curriculum ni, saya mula datang sini tahun 2018, saya mendapati ada beberapa perkara yang saya perlu lihat, pertama dari segi aktiviti petang. Budak ramai tak datang. Jadi saya melihat keadaan ni, kadang-kadang ada 2-3 orang, ada 5 orang, 10 orang datang. Jadi kerana itu saya bincang dengan Pikoko, masa tu Puan Adibah, dia Pikoko masa tu. Saya ubah. Jadi mungkin silap, salah pun saya tak kisahlah. Saya kata benda dia boleh jalan dengan baik. Itu saya ubah daripada waktu petang, saya buat pada waktu pagi. Setiap hari Rabu 7.40 sampai pukul 9.10. Saya buat pada setiap hari Rabu, di mana kami mengatasi masalah ketidakhadiran belajar. Cukup 15 kali untuk aktiviti core yang boleh kita masukkan dalam PAJSK. Kemudian di samping itu, kita tidak mengesampingkan waktu PDP, kita tambah. Jadi cukup untuk PDP dan juga untuk PSK, dan kita menggalakkan guru, sama ada badan uniform ke, sama ada permainan ke, ataupun olahraga ke, untuk meneruskan pada waktu petang dengan guru berinovasi sendiri bersama anak murid untuk latihan. Hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu pun ada untuk datang, dan kita terbuka kepada mereka. Berkaitan dengan akademi pula, yang berbeza yang saya nak buat, PDP berjalan seperti biasa, tetapi kita berusaha ke arah penggunaan gajah.
Bagi tingkatan 6 contohnya. Kita membenarkan, dasar tak boleh. Membenarkan tingkatan 6 untuk bawa handphone. Itu saya benarkan. Sebab mereka dah besar dan dibimbing oleh guru untuk penggunaan dalam kelas masa PDP bersama dengan guru untuk dapat maklumat, search dan sebagainya, dan presentation termasuk dengan komputer. Jadi ke arah realitikan tu, saya juga telah menyediakan tambah router 2 di sebelah sana untuk pelajar-pelajar ni dapat untuk search, dan juga kita tambah dalam kelas khasnya tingkatan atas ni plug untuk budak boleh guna sambung dengan komputer, memudah mereka untuk sambung dengan itu bagi searching itu. Dan kemudian juga bagi tingkatan di aliran perdana ini, kita meneruskan usaha untuk penggunaan Telegram dan WhatsApp jadi mudahlah, paling murah untuk budak-budak ni menerima latihan daripada guru dan juga kerja rumah sebelum PDP. Itu kita minta kreatif guru, dan guru sendiri ada di antaranya yang berkreatif menggunakan alat audio tu dan juga membeli sendiri macam kita panggil apa tu, saya pun lupa dah nama LCD kecil tu senang bawa untuk budak-budak dalam kelas masa belajar. Dan alhamdulillah saya rasa dalam masa PKP hari itu pun online kita jalan dengan baik. Kita ada semua data tentang jadual dan juga aktiviti yang kita buat. Cuma satulah, bila online ini ada yang tak buat, ada yang tak tengok, tu biasa datang. Tapi kita berusaha ke arah itu. Itu antaranya dari segi akademik. Dan yang satu lagi yang juga berbeza sikit, sekolah dalam taman. Sebelum ni kita mempertingkatkan sekolah dalam taman ini, kita cuba tanam. Tapi lah mari tu masa musim panas, banyak akan mati walaupun kita siram. Tapi alhamdulillah lah ni dia dah tumbuh dengan baik lagi. Dan sekolah dalam taman ni kita ada taman herbal, kita ada taman depan pejabat tu, dan dari segi taman ini kita tambah sebagai satu nilai tambah, kita tanam, kita ada belah kelulut. Tahu makluman tuan, kelulut ni kita dapat kerjasama daripada LPP Bintung. Jadi dia menghantar sarang tu, dan kita telah buat pengeluaran sebenarnya untuk dibagikan di kawalan sekolah lah. Jadi kalau dari segi akademik ini, saya rasa kekuatan kami berada di tingkatan 6, dan dari segi core curriculum ni ada bahagian olahraga, bola sepak dan sebagainya. Jadi kita punya usaha itu untuk masa depan sekolah menengah kebangsaan Alwi ini yang kita nak, ini syariah kita yang kita tawarkan kepada masyarakat di negeri Perlis ataupun yang mana berminat. Manakala dengan kecemerlangan akademik dan core curriculum ni, kita akan menjana graduan masa hadapan. Yang ini kita harapkan, yang graduan yang keboleh pasaran yang tinggi. Sama ada mereka ini terlibat dengan pekerjaan di sektor-sektor pekerjaan ataupun menyumbang dalam bidang lain seperti sukan dan sebagainya. Dan yang terakhir sekali kan ialah Adiwira. Adiwira ini saya memilih daripada DC dan juga daripada Marvel. Tuan sebut Adiwira, jadi saya terfikir Adiwira saya untuk saya ketengahkan tuan, dan juga insyaAllah kita implementkan untuk semua guru, iaitu dua, iaitu Batman dan Spiderman. Batman ni daripada DC, Spiderman ini daripada Marvel. Kenapa saya tertarik dengan ungkapan-ungkapan falsafah daripada mereka? Pertama, kalau dari segi Spiderman ni budak biasa tetapi mendapat luar biasa daripada teknologi. Dan dia punya falsafahnya ialah with great power come great responsibility. Ini yang cuba kita akan implementkan nanti. Terima kasih tuan. Ini satu ilmu yang cukup baik yang tuan turunkan kepada kami supaya dapat kami terapkan di kalangan guru sekolah ini. Ini sangat berguna tuan. Kemudian dia kata juga great leader do something heroic. Ini yang kita nak cuba implementkan, tanamkan di kalangan guru. Dan yang penting ialah apa yang Batman kata, an organization want a hardworking, energetic, responsible, organized, knowledge self-starter on their team. Yang ini yang penting daripada Batman. Dan Batman sebut a hero can be anyone. Siapa sahaja boleh menjadi hero, memartabat, mendidik anak didik. Dan sebab itu di peringkat awal saya mai kat sini, kita ada slogan yang saya kata bersama menyumbang ke arah kecemerlangan. Yang inilah yang nak kita bawa bersama dengan guru sekolah ni, yang saya harap dalam sisa-sisa akhir perkhidmatan ini, kalau ada saya dapat sesuatu yang cukup, saya puas di sekolah ini, insyaAllah. Itu saja saya rasa untuk pembentangan saya. Terima kasih tuan. Kalau ada apa-apa soalan saya tak boleh jawab, fikir saya ada ramai, mereka boleh bantu jawab. Terima kasih tuan. Apa yang saya
saya nak katakan di sini adalah yang pertama sekali kita bersyukurlah kerana bila kita lihat presentation ni dia nampaknya ada korelasi lah antara apa yang telah saya sampaikan pada 21 bulan itu melalui online meeting saya dengan PGB dan dengan apa yang Tuan Pengetua bagi pada hari ini. Nampaknya ada keserasian lah sebab kita yang pentingnya sekarang ni kita kena fikirkan bagaimana kita nak menjadikan sekolah ni apa yang kita panggilkan sebagai yang kita katakan the future ready school, sekolah yang bersedia untuk masa depan. Ya, sebab apa? Masa depan ni dia bukanlah lepas result SPM, lepas result STP, tetapi apa yang kita berikan kepada anak-anak kita tu adalah pada saya merangkumi 3 perkara lah. Ya, yang kita kena fikir dan kita kena bagi. Yang pertama sekali knowledge. Ya, knowledge. Ini banyak terdapat dalam PDPC lah, knowledge syllabus. Yang keduanya adalah skills. Yang ini terdapat banyak di aktiviti ataupun program di luar bilik darjah. Dan yang ketiganya adalah values. Yang ini terdapat di dua-dua. Ya, terdapat di dua-dua. Okay, jadi apabila kita cerita tentang future ready school ni, bermaksudnya kita kena lihat bahawa there is no such thing as curriculum and co-curriculum. Pada saya, kita kena anggap curriculum tu adalah anything yang melibatkan pengetahuan, skill dan juga values yang budak dapat tu adalah curriculum. Jadi kalau kita lihat itu sebagai curriculum, maka dia akan menjadi satu yang besar lah, yang besar. Okey, jadi itu yang pertama lah. Okey, jadi saya yang pertama sekali saya suka sebab di sekolah ni ada ikon orang yang bukan lagi sebagai job seeker, tapi dia adalah job creator. Mungkin dia bukan hebat dalam bidang akademik, tetapi dia hebat dalam skill. Kan? Dan itu pada saya sepatutnya menjadi ikon ataupun mungkin boleh juga dikatakan sebagai superhero lah. Because what? Kalau kita study why orang Israel dia very berkuasa. Dia boleh kontrol US pun takut pada dia, tunduk pada dia. Kerana sistem education dia. Saya ada baca satu artikel. Dia kalau dia masuk ambil di universiti business administration, dia hanya akan graduate kalau dia boleh create satu business yang dia boleh menjana income $20,000. Kalau dia tak boleh buat benda tu, dia tak akan graduate. So you just imagine dia punya training tu kan. Jadi macam yang ni tadi lah, anak-anak kita yang buat kabinet ni tadi. So saya rasa itu memang patut diperluaskan, dan kalau boleh setiap tahun bawa lah dia cerita dengan anak-anak kita yang bukannya tak ada potensi, tetapi potensi dia ke arah akademik tu dia kurang sikit. Dan saya percaya ramai lah kalau sekolah-sekolah macam ni, selalunya dia ramai. Dia ramai 2 kelas kan. Kalau kita bahasa yang tak elok sikit, 2 kelas hujung lah. 5 dah. Ataupun ini lagi banyak kan. Macam sekolah saya di Sultan Yusof tu, dia 2 atau 3 kelas hujung tu, memang inilah dia fokus dia. Dan kalau saya dulu kita bagi dia subjek terus elektif pun kita tak bagi. So dia hanya belajar 6 termasuk yang subjek PBMB tu tadi. Ya. Okay, itu yang saya nak beritahu lah. Okey, kemudian dari segi co-curriculum pula. Okey, maksudnya kita ada kejayaan, kita ada PLD, kita ada jurulatih yang hebat. Tetapi macam saya cakap di sekolah saya asal tu lah, mungkin coach bola sepak marah lah kot kalau saya ambil contoh ni. Saya kata why pemain-pemain bola sepak kita ni walaupun diberi kemudahan daripada awal tu akademi, kemudian umur 18-19 dah main dengan pasukan yang gaji puluh-puluh ribu, tetapi dia tak boleh deliver bila it comes to untuk dia mewakili negara. Okey, saya melihat satu je, sebab saya rasa ekosistem pemain bola sepak ni kebanyakannya dia tak lengkap. Sebab dia habis SPM tu
dia habis dekat tu. Dia tak lanjutkan pelajaran lagi. Because what? Kalau kita nak pergi ke satu tahap yang lebih tinggi, kita memerlukan intellectual ni. Intellectual ni bukan maksud saya dia pandai dari segi SPM dia 7A 6A, tapi intellectual dalam dia nak menghadapi situasi bola sepak. Okey, kenapa contohnya Messi apa semua dia boleh berjaya walaupun dia tak belajar tinggi? Sebab dia menggunakan kekayaan dia tu untuk membawa orang-orang profesor universiti, orang sains sukan untuk support kepada diri dia. Tetapi pemain-pemain kita dia beli kereta mahal. Cuma nasib di JDT ni support system tu TMJ yang sediakan. So saya melihat why bola sepak kita tak boleh pergi jauh, sedangkan kalau kita tengok hoki kita level dunia lah. Because ekosistem pemain-pemain hoki ni dia tamat, dia akan masuk universiti dia main hoki dan sebagainya. Jadi mungkin ada orang yang setuju, mungkin ada orang tak setuju, tapi itu pendapat peribadi saya lah. Cumanya saya haraplah pelajar-pelajar yang terlibat dalam sukan di sini bukan hanya berlatih, pergi bertanding untuk menang sahaja. Cuba lihat ekosistem yang kita perlu bagi kepada dia. Kan? Jadi mungkin ada sains sukan ke tak di sini? Kalau tidak ada, sudah tibalah masanya saya rasa, because you have banyak atlet untuk diwujudkan. Ni cadangan lah Tuan Pengetua, diwujudkan subjek sains sukan itu sendiri. Sebab walaupun mungkin bukan atlet tu yang mengambil sains sukan ni, tetapi pelajar yang mengambil sains sukan ni dia boleh menjadi support system kepada tim bola sepak, kepada tim olahraga sebab dia belajar tentang sains sukan ni. Jadi cadangan lah. Dan kemudian mungkin juga selain daripada itu kita boleh membuat penganjuran kejohanan. Contohnya penganjuran kejohanan bola sepak yang melibatkan tim daripada Thailand, daripada Indonesia, daripada Singapura yang datang bermain. Sebab apabila kita membuat penganjuran, kita akan secara tak langsung melatih bukan saja pelajar bola sepak itu, tetapi juga pelajar-pelajar lain dengan modul-modul penganjuran yang saya rasa sangat baik untuk mereka jadikan sebagai orang kata experience lah untuk di kemudian hari nanti. Kan, jadi itu perkara yang kita kena lihat lah. Okey, dan juga tentang ini juga saya juga melihat supaya kita juga melihat kepada keseluruhan lah. Kalau kita lihat kepada pencapaian kita dalam olahraga dan sebagainya, cuba cikgu Kiko tengok berapa persen daripada 1,000 berapa ratus budak ni yang terlibat boleh mewakili sekolah. Jadi yang tak boleh mewakili sekolah tu macam mana pula? Apa kita punya treatment kita kepada dia? Kan mungkin boleh buat kejohanan dalaman antara rumah dan sebagainya, sebab itu yang saya nampak kelompongan di sekolah-sekolah yang terlalu ramai student ini. Kita memang boleh menonjolkan kejayaan, tetapi pada masa yang sama kita juga perlu lihat kepada budak-budak yang tak begitu berbakat tinggi ni, kerana mereka-mereka inilah yang akan merasa ketinggalan. Dan mereka-mereka ni jugalah yang mungkinnya akan memberikan kesan-kesan ataupun impak yang negatif sedikitlah kepada sekolah. Okey? Dan akhir sekali saya ucapkan tahniah lah kepada pengetua, kepada tuan-tuan, cikgu-cikgu semua, kerana saya nampak memang berlakulah satu ekosistem yang lengkap. Cuma di akhirnya saya nak membawa cikgu-cikgu untuk buat refleksi sikit. Kalau kita pergi ke Lembah Kelang, kita akan lihat satu fenomena yang baru. Berdekatan dengan 7-Eleven, dia akan ada satu lagi kedai macam 7-Eleven juga yang dikenali sebagai Family Mart. Antara yang kita boleh buat comparison kalau kita pergi ke Presiden Diplomatik Putrajaya. Duduklah hotel situ kan, Hotel Ansa ke EV World ke, malam-malam lepak kedai mamak tu. Cuba cikgu perhatikan, ni 7-Eleven, ni Family Mart. Dulu 7-Eleven ni top lah. Budak-budak yang anak-anak kita ni akan pergi 7-Eleven beli Slurpee, beli apa kan. Tapi sekarang kalau kita tengok, budak-budak buyer tu, dia tak masuk ke 7E, dia akan pergi ke Family Mart. Kan? Family Mart. Jadi, kalau kita tengok, why dia dah tak pergi ke 7-Eleven, dia pergi ke Family Mart. Sampai semalam ada kawan saya hantar, Family Mart baru buka di Penang. Beratus orang nak pergi masuk Family Mart, sedangkan dia jual oden yang Korea kan, cucuk saya tak pergi makan tu. Dia jual aiskrim, kopi, dia ada lah, sandwich. Saya rasa benda-benda tu biasalah.
But why? There is such a pulling factor for the teenagers untuk masuk Family Mart instead of 7. Because of senang je, content yang ada dalam Family Mart. Same macam sekolah. What content yang kita akan offer kepada budak-budak sehingga budak-budak daripada Cuping pun sanggup nak main sini. So, ini yang kita kena fikirkan. So, fikir pentadbiran, guna fikirkan apa konten dalam akademik. Macam boleh guna telefon untuk form 6. Cikgu, saya cakap tu terang ya. Kalau cikgu rasa ada justifikasi untuk guna phone ni untuk pelajar form 4, form 5 pun, saya sebenarnya tak ada masalah. Cuma kita sama-sama lah kalau kena terjah dengan Nazir, kita mempertahankanlah justifikasi kita tu. Saya punya pegawai pun ada di sini. Okey? Kan? Sebab saya rasa we just cannot leave the phone. Dan library tu kalau boleh, buku-buku tu masuk dalam kotak jadikan artifact ya. Bagi iPad ya. Letak iPad ya, 40, 50 iPad kalau ada duit lah. Jadikan dia sebagai virtual library. Sebab nak cari maklumat sekarang, guna ini ya. Kalau nak cari contohnya perkataan modus operandi. Kalau cari dalam dictionary 2 minit tak tentu jumpa lagi. Tapi kalau tekan sini semua dah keluar. Siap dengan gambar lagi apa semua kan. Jadi itulah dia. Kita tak dapat lari daripada ICT, daripada IoT ni, dan kena bawa lah masuk ke dalam sekolah. Pelan-pelan lah. Jangan terlalu drastik sangat pun dia memberikan impak yang tak bagus juga. Kan? Dia mesti ada strategi lah. Okey, dan ingatlah cerita saya 7E dengan Family Mart tu. Why? Konten lah, konten dia mungkin ada di HAM, apa program HAM, ataupun mungkin konten dia ada kepada peratus disiplin yang rendah, kan? Jadi orang berminat nak datang. Kan? Pada Koko, apa konten ada? PPKI. Baguslah tu sebab you dah ada konten dia dah. You dah fokus, atlet you dah pun capai level antarabangsa dah. Dan next adalah showcasekan benda tu. Because when you showcasekan benda tu, anak murid kita akan melihat tu sebagai the feel good factor untuk dia berada di sekolah ni, the winning mentality factor. Jadi kalau belum ada galeri ke apa ke, mungkin tuan pengetua boleh pikir-pikir lah buat galeri yang simple-simple, ada gambar ke apa sikit kan, untuk kita tunjukkan macam sekolah siasan. Dan bila buat galeri ni, jangan duk tunggu apa macam saya tetamu je datang tunjuk kan. Buka, biar budak masuk. Kalau boleh setiap kelas tu sebelum dia masuk sekolah ke apa kan, dia masuk form 1 tu, dia mesti wajib untuk pergi ke galeri tu. Macam saya di Star, kami ada galeri Tun Hamdan. Jadi bila budak form 1 masuk, dia mesti wajib masuk galeri tu, dan selepas tu dia mampu menerangkan apa benda yang kita pamerkan dalam library tu. So itu sajalah Tuan Mengetua, saya ucapkan terima kasih. InsyaAllah kita akan terus bekerjasama. Okey, dan ini mungkin salah satu sekolah yang akan di benchmark lah kalau siapa-siapa datang pun, sebab ianya lengkap benda yang kita boleh tonjolkan. Tetapi saya sangat sukalah benda yang you cakap tentang budak yang buat kabinet tu. Kalau boleh panggil lah dia setiap tahun, suruh dia ceritakan sikit apa yang dia buat dan sebagainya. Kita panggil kan? Macam sekolah putra, dia ada seorang budak tu nama Mat Moto. Budak tu ada bengkel. Sama tak saya suruh budak tu datang tak? Dia mungkin tak berapa sesuai untuk budak-budak kelas arcade ke kelas apa, tapi macam 5 kelas hujung ni dia sangat bagus. Dan jadi kalau dia sebagai ikon sekolah, gambar dia besar-besar kan.